Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Pengumuman kereta TAQ 96, TAM 5511, TAL 9383. Boleh halif sikit tak? Menyekat laluan masuk ke flat. Ngadak ke rumah JKK tu. Naik atas, naik parking atas. Parking atas banyak lagi kosong, naik atas. Wah, bunyi. Muka surat berapa tak? Ya? 321. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum bi'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Kata pengarang rahimahullahu ta'ala, hukum jenazah. Hukum jenazah. Apa dia makna jenazah? Jenazah maknanya mayat yang diletakkan di atas pusungan. Dia ada beza dengan mayat. Tiap-tiap jenazah tu dia mayat lah. Tapi kalau mayat tak mesti jenazah. Bahasa Arab. Bila ambil mayat buah tangusung dipanggil jenazah. Jadi kalau daripada atas rumah, suruh turun tanah, waktu turun mayat lah. Orang kata waktu turun jenazah. Tapi kalau dia atas ngusung, waktu turun jenazah. Walau bagaimanapun tak gerak belaka dah. Jenazah ke mayat sama-sama tak gerak. Sama ada duduk atas katil, duduk atas latar, duduk atas sungai, tak ada nyawa, iaitu ketiadaan hidup bagi orang yang dahulunya hidup. Adamul hayati liman kana hayya. Ketiadaan hidup bagi orang yang sebelum ni hidup. Dipanggil mayat. Baik, kita masuk pula bab yang terakhir, bab jenazah. Bab jenazah, cara mak menguruskan jenazah. Cara nak usung jenazah, nak ke bumi jenazah, adab ziarah kubur berkaitan. Jadi mula-mulanya mengingati mati, tazkiratul maut. Kita dua kali hidup, dua kali mati. Dulu mati, lepas tu Tuhan hidupkan. Esok lusa mati pula. Kemudian dihidupkan. Hidup yang kedua, tidak lagi mati selama-lamanya. Ketahuilah semua manusia disunatkan supaya banyak mengingati mati. Sunat hukumnya. Kita ingat ke mati. Bukan makna kita ingat ni, aku ni nak mati dah, kan gitu. Makna kita tidak kekal hidup di dunia, akan mati. Itu makna mengingatkan mati. Ataupun benda yang berkait dengan kematian. Kerana Nabi SAW bersabda, aksiru min zikri hazimil lazati. Perbanyakkanlah mengingati perkara yang menghancurkan kelazatan, yang memutuskan dengan segera, iaitulah mati. Hadis ini terkenal dan biasa ulama-ulama letak di depan dalam kitab-kitab bab jenazah. Sebelum cara bab mayat, kita hak hidup ni ingat dulu perkara tentang kita akan menjadi mayat, iaitu tentang kematian. Ingat mati ni dia tidak mati. Dia pelik sikit. Sebab tu kita tak perlu takut ingat mati. Ingat mati dah mati. Dia mati ni bukan sebab ingat mati. Mati dengan sebab habis ajal kita, baru mati. Kalau kita ingat mati sejuta kali sehari pun, tapi tak siapa rasa, tak mati. Kalau kita tak ingat Tuhan, tak ingat kemati, siapa rasa mati kau. Jadi baiklah mati dalam keadaan ingat mati.
Kerana masa kita dah mati dah, tak perlu ingat kepada mati. Orang yang mati ingat kepada hidup. Dia begitu. Dia balik. Kita yang hidup kena ingat kepada mati. Orang mati dia ingat kepada hidup. Kalau hidup lagi molek. Kalau hidup lagi nak malam surah. Kalau hidup lagi nak derma, nak sedekah. Jadi bila Nabi kata aksiru ni maknanya perbanyakkanlah mengingatkan perkara mati. Perkara mati ni Nabi kata hazimil lazzati, perkara yang memutuskan keseronokan. Jadi dak seronok. Ingatlah tak benda dak seronok, mana gitulah. Ingat tak benda dak seronok, mana benda seronok ingat juga. Tapi jangan siapa dak ingat benda yang tak seronok. Benda apa dak seronok? Kematian. Kematian. Mak kalau duduk buku-buku apa semua, bubuh nasi dalam tendang apa semua, nak pergi kelah masjid terapung. Dah orang telefon mak mati. Pergi dah kelah. Batal lah. Batal. Aduh, kena balik gitu. Batal lah. Pasal apa tak seronok tak seronok, ada kematian. Tak seronok. Ni memang kita apa jua pun majlis tak seronok. Lepas tu dia kematian ni dia lain sikit. Dia boleh tinggal mesyuarat, dia boleh tinggal sepatutnya lah. Tak, periksa boleh tinggal. Bilik periksa kes kematian. Kalau tengah duduk kuliah boleh keluar. Tak, kes kematian. Dia namak cerita. Kalau kita tengah maknanya duduk suka, ada kematian jadi tak suka. Dia suka-suka ni kelahiran. Sebab manusia ni dia nak hidup, dia tak mahu pada mati. Sebab tu mati duka cita, hidup kegembiraan lah, sukaria. Kalau kita tengah nak buat maksiat, tengok kemalangan depan lagi tak seronok. Nak pergi tikam nombor ekor ni. Start motosikal dapat traffic light, depan traffic light kita tengok lekung depan kita berkembur tokek ekor. Allah, warna gini tak sedap ni, tak seronok. Tak seronok. Kalau bawa awet lagi biar patah, kita pun pegang tangan dia. Tangan kiri peluk alik pinggang, dia pun baca bak maut. Tak? Cerita hal malakul maut dah mana ni bang kalau mari ambil nyawa tak buat apa-apa, jadi tak seronok dulu. Mulai cewek cerita ni. Cerita lain jadi tak semangat dulu. Dah gelak gitu main cerita mayat pula. Memang sungguh Pak Nabi kata la hazimil lazati, yang merosakkan keseronokan. Juga disunatkan supaya sentiasa bertaubat dan istiqamah pada jalan Allah Ta'ala. Bertaubat, menyesal buat dosa, berhenti buat, azam tak mau buat, sampai masa buat pula, taubat pula. Istiqamah ni makna tetap pada jalan Allah Ta'ala. Kita ni kalau hak maknanya semayang, biar tetap 5 waktu, sampai bila-bila pun. Kalau kita duduk di pihak yang benar, lah, dak ganjak dah. Jangan bila ada begitu gini, damu gua ni, damu aku ikutmu. Tak apa, saing saing. Sama ada pemuda, orang dewasa atau orang tua yang telah berumur, tetap atas jalan agama. Hak dunia tak perlu bimbang dah. Hak agama ni, pasal kita akan berdepan dengan yaumul akhirah, dengan alam barzah. Masalah dunia ni susah semua, masalah akhirat tu hebat. Masalah dunia lepas 20 tahun dulu, 10 tahun dulu kita menghadapi satu masalah besar. Ada tak jago? Pernah tak? Pada malam tu gua ni rasa nak selesai esok berat ni. Berasa berat tak malam tu? Berat tak? Dalam ni berasa apa lagi? Ada benda tak? Ada dah. Lepas semua.
Masalah tak cukup biti, masalah begitu, masalah rumah tangga ada. Ni yang tengah ada ni, solusi ada pula. Nah, maknanya dia tak macam mana? Masalah akhirat ni. Orang muda tetaplah kalau dengan kita duduk dengan jemaah, suka dengan kuliah, mari semua lah. Jangan berasa mu pandai dah, dah jadi dah. Mu 2 tahun dah dengar. Mu sama kelas dengan ustaz dah, dah jadi dah. Kita pun buat dah. Duk main lewa tak kelayang pula. Rugi kita. Kereta TAQ 96, tolong alis sedikit kenderaan sebelah depan. Buat depan tu sikit ni. TAQ 96, tolong alis sikit lah. Jangan lari pula. Alis depan tu sikit. Orang dewasa atau orang tua yang telah beramar, mana kita ni tetap atas agama Allah. Apa jua sekalipun Tuhan beri susah ke, beri senang ke, beri miskin, beri kaya, beri sakit, beri sihat, tetap. Ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala dinik wa ala ta'atik. Allah, Nabi mengajar kita satu doa. Ya Allah, ya Tuhanku yang telah memusing, yang boleh membalikkan hati manusia, maka tetapkan hati aku atas agama Islam. Maknanya duduk atas jalan yang benar. Tetap. Jangan beri bergoyah, jangan beri bergoyang. Sekalipun diendeng, diumpan-umpan dengan duit dan dunia. Jangan. Dan Tuhan beri tetap. Mak rempik tak bergoyang. Dia gitu, tetap bersama Islam. Tapi kalau Tuhan nak kocok, Al-Hafiz. Al-Hafiz, rebah menyerap. Jangan main. Mak rempik alif betul dia boleh bilang. Alif betul patah benda. Dah beliu. Dah ingat tu. Tapi tetap bersama ulama. Dah Tuhan kita tetap hati. Suka tengok orang pergi surah ramah, biar dia tak pergi pun. Tuhan tetapkan hati. Ada kasih. Tapi dah kalau Al-Hafiz dah Tuhan pusing. Pusing habis. 200 tak gerak. 1000 nunduk lagi. 5,000 lenggak tunduk balik. Sejuta nerak terus. Jangan tu. Tuhan pusing dah hati dia. Na'udzubillah. Sama ada yang sehat atau yang sakit. Jangan sehat saja. Kita bersama kebenaran bila sakit dah. Atau sakit saja ingat kepada Allah. Tapi bila sehat tak sebut pun Allah. Bila sakit ya Allah. Ya Allah. Bila sehat, projek banyak, ailah Paklah. Ini kerana ajal berada dalam simpanan ilmu Allah Ta'ala. Kematian, malaikat tak tahu. Malaikat yang bercara dalam jabatan maut, Israel AS dan tentera-tenteranya, tak tahu kita mati bila. Yang tahu Allah. Berarti yang ambil nyawa, Tuhan beritahu. Sekian hari bulan, sekian waktu, tepat sekian. Barulah dia tahu. Dan mati pula tidak semestinya lebih hampir kepada orang tua daripada orang muda. Tak mesti orang muda mati kediang. Toki jadi seh ratik. Dia mati cucu. Tangga di lori belomba. Toki tu dah 90. Mayat hak kuat ratik 15 tahun baru. Muda mati tak? Baru beranak mati. Sebulan mati. Aku bagi aku bersengat aku 60. Bagi. Orang lain 80 lagi ada. Aku baru 60. Nafsu kata. 60 sagi surah hidup petang. Jangan main. 30 mati, separuh daripada 60. Dulu 60 penyakit jantung. Ini 20-an. 20-an rekod kena sakit jantung. Dulu gaul umur 50 bekok kaki. Ini budak dekat tahun 5. Kau pendek kamu, kau dekat kamu. Timing kau mari rapat kamu. Perempuan dulu hak barah, buang dada. Umur 40-an ke atas. Ini 20-an. Nyakit. Dia cari hak muda pula. Kau muda.
Seminggu mati. Ada seminggu mati. 7 hari semula-mula sejumaat, sekali Jumaat temu 3 mati. Sehari dia gerak Jumaat, umur sehari. Umur sehari mati. Mak gak sibuk lah, beli buah, beli apa pun semua ni. Tok ni duk sipang ni. Tak, duk nyapu rumah ni, nak balik petang karang ni, ada hospital ni, baru beranak semalam ni. Nak, dah balik. Balik dalam kain putih, umur sehari. 2 kali menangis, 3 kali ngopek. Mati dah. Seminit ada mati. Beranak tu mati lalu. Dan cakap sepatah je. Tadi. Mati dulu. Mati lalu. Suka lah. Begitu juga orang sakit daripada orang sihat. Bukan mesti sakit tu mati. Cuma sakit tu ada kata kalau sakit berat membawa kepada kematian. Tapi sihat mati juga. Dia ni matilah sihat amat. Dalam sihat ni atlet yang begitu cergas, taklah macam kita ni tak keluar beluh. 2 bulan tak keluar beluh kali ni atlet mati. Penyakit tidak dapat dikesan. Medal dah pernah gobok. Maknanya aktif dalam sokang. Ada kata lambat mati penyakit tak ada, keluar peluh ni sihat. Main gym mati juga. Ahli sokang, pemain bola tengah bawa bola mati. Profesional. Kelak apa? Profesional ni. Liga Division 1 Perancis tengah gelek bola. Gebah mati lu. Orang muda. Orang tak sakit. Orang sakit mati tak? Kadang-kadang orang sakit tak mati. Hak nawak orang sakit mati. Datuk sakit hospital, nak kena belah kepala tu. Baruh lah gitu gini. Darah dah, nyakit tua dah. Nak cocok, nak masuk air, doktor tu tak boleh masuk air. Pakai isak dengan straw lah senang. Pasal apa? Orang kerah habis tau. Cucu hak mari nawak, dah mari nawak. Tok tanya pahana dak mari. Adik ye. Mati dah tu. Gelasok tangga. Betul. Begitu juga orang sakit pada orang yang sihat. Berapa ramai orang muda disambar maut dalam keadaan dia tenggelam dalam mimpi-mimpi muda ni. Orang muda lah ramai mati ni. 5 sekawan terbunuh. 5 sekawan terbunuh. Dalam kereta. Dia lah orang sihat lah ke? Dalam sihat habis. Bah berhenti, sodok di lori, kereta berhenti, tepuh ni bah macam dalam mesin. Tengah tidur mati terus. 18 penumpang terbunuh. Bah brek rosak. Tengah sihat. Tengah dibuai mimpi esok nak jumpa dengan girlfriend. Habis sebuah bah. Mati 2 beradik mati berpelukan kebakaran. Jedah 1 dengan jedah 2. Cek. Dan berapa ramai orang yang tua yang telah berumur terus hidup dalam keadaan menunggu kedatangan maut hari demi hari. Hak tua dak mati-mati, hak muda pula dah mati. Hak muda mati. Patut hak tua lah mati. Cucu dia pula beranak 2 bulan kena demam panas mati. Orang nak tengok ramai tu, Allah tandai tak kira kita. Hak dia. 2 bulan ke 2 minggu hak dia. Nak ambil balik barang dia kan. Kalau ikut ada kata hak tua dah mati dulu. Puas dah tengok muka. Dak mati-mati. Dak akan nak baca Yasin. Habis orang dah mari. 4 kali baca Yasin. Panggil kali yang kelima dah mana pula? Orang minta baca Yasin pula Dah baca Yasin tak mati pun. Faham? Baca surah Ar-Ra'd nak suruh keluar roh. Tak tobik sekarang roh. Dengar Assalamualaikum, bangun congok. Nak bayar witi dia dua. Bangun congok. Segar lagi dengar nak bayar sewa.
Apabila seorang insan ditimpa sakit, maka tuntutan supaya mengingati mati adalah lebih kuat. Begitu juga dengan persediaan untuk mati yang lebih perlu dan sangat penting ketika itu. Kaya mati, miskin mati. Office boy pun mati, presiden pun mati. Ada nak presiden mati tak? Presiden mati tak? Hari ni siapa mati? Orang besar. Hari ni Presiden Soeharto. Banyak mana harta. Nak mah berlori-lori, mati kok. Tanah berpuluh-puluh ribu hektar, mati kok. Presiden mati. Kalau dia hebat, dia tak mati. Presiden mati juga. Nak mati belaka. Begitu juga dengan persediaan untuk mati lebih perlu dan sangat penting ketika itu. Persediaan untuk kematian. Persediaan yang paling penting untuk mati iaitulah bekal amal soleh. Itu saja. La yatba'ul mar'a ila al-qabri ghairu tuqa wal amalus soleh. Tidak mengikut seseorang itu masuk dalam lubang kubur melainkan takwa dia dan amal soleh dia. Itu. Hak lain persediaan penting juga, kain kapang, kanda, batu nesang, tanah perkuburan, ting. Tapi kalau tak ada waktu, ada bukan amal soleh, padang ada. Biar orang tanam banyak tak apa. Buat lagi dia anjing, mu senjah separuh, aku senjah separuh. Nak tinggal balok sikit-sikit perut, buat lagi berok. Tak ada cara. Tapi amal soleh dan takwa, tu. Tak ada masalah sesat, ada masalah jasad. Masalahnya persediaan ni hak zahir ni saja ada, persediaan rohani tak ada waktu berat. Zahir comel dah lah. 2 hari sipang banyak saja nak tunggu orang mari ziarah ni. Eret pula bukan kata atas bank, atas bedi. Buatan meriang eret. Tudung dengan dera kebangsaan, dera negara. Bunga saja dekat 2 bank. Tak apa. 3 orang mufti baca talqin. Tapi kalau tak ada persediaan rohani, ada apa? Tindakan terhadap seorang Muslim ketika nazak. Jadi kalau orang nazak, macam mana tindakan kita? Maksud nazak adalah al-ihtidar. Tanda-tanda mati yang zahir ke atas orang yang sakit dan roh dimula dicabut daripada jasadnya. Apa panggil ihtidar? Ihtidar ni maknanya dekat ataupun tanda-tanda hadirnya kematian. Daripada lafaz hadar. Hadar maknanya hadir. Hadar hadir. Para muslimin dan muslimat hadirin sekalian. Hadirin itu yang ada sekarang ini sekalian. Itu maknanya. Maka istihdar maknanya orang ihtidar bukan istihdar. Ihtidar ialah orang yang ada tanda-tanda datangnya kematian. Tak lama dah. Maksudnya. Yang pertama, bila seorang sakit dah sampai ke tahap nazak, maka sunat bagi ahli keluarganya membaringkannya ke atas lambung kanan dengan mukanya menghadap kiblat. Iaitu macam kita letak mayat dalam liang. Macam letak mayat di dalam liang. Bahu kanan duduk atas bumi, bahu kiri naik ke langit. Dada menghadap kiblat. Sekiranya susah untuk berbuat demikian, maka dibaringkan dengan telentang dan muka diangkat sedikit menghadap ke arah kiblat. Begitu juga dengan kedua tapak kaki sunat diarahkan ke arah kiblat. Kalau tak boleh nak senggeng gini macam mayat, maka kaki menghadap kiblat. Ada orang kata kaki tak baik menghadap kiblat, tak salah. Jadi kaki tak boleh menghadap Quran. Kalau Quran tu rendah, tak boleh menghadap. Kena paling tang ke lain. Kaki itu kena paling tak lain. Jika Al-Quran itu duduk dalam bilik yang kita duduk, bukan bilik rumah sebelah, bilik yang sama dan kita dikira dekat dengan Quran, maka itu hukumnya makruh menghadap Quran kaki. Ada pun menghadap kiblat dah salah. Kaki menghadap kiblat dalilnya inilah bila kita nak mati, belunjur menghadap kiblat. Afdal. Begitu juga kalau semayang, tak boleh nak semayang duduk secara iftirash, duduk tawarruk, duduk belunjur menghadap kiblat.
letak gitu. Tapi hak penyakit berat lah. Jangan hak sakit ringan. Sakit ringan ni marah dema. Ayah sakit gigi ni pusing dia anak-anak ngadak kiblat. Mu nak suruh aku mampu derah saja. Aku baru sakit gigi. Dia nak bahas sakit je. Mana sakit darah dah. Ikut orang nak ubuh dah lah. Gitu. Sunat. Bukan nak suruh dia mati. Tak mati kau dah ngadak kiblat pun. Yang kedua, sunat diajarkan kepadanya kalimah syahadah, iaitu kalimah la ilaha illallah dengan cara yang lembut, bukan dengan memaksa mendesak. Ia dilakukan dengan diulang-ulang kalimah tersebut tanpa menyuruhnya supaya melafazkannya. Kerana Nabi SAW bersabda, lakinu mautakum la ilaha illallah, ajarkanlah yang hampir mati di kalangan kamu dengan kalimah la ilaha illallah. Ni popular lah. Memanglah kita amat ni dah orang nak mati. Cuma cara dan kaedahnya tidak tepat kadang-kadang. Nabi suruh kata la ilaha illallah. Nabi tak suruh kita katakan olehmu, bukan gitu. Nabi kata lakinu mautakum la ilaha illallah. Lakinu mautakum tu sabda Nabi. Hak tu kita tak boleh kata. Yang kita nak kata ni makulul kauli dia panggil. Mana makulul kauli tepat hak kita diri nak kata ni. La ilaha illallah. Maknanya bila orang dekat nak mati, kita duduk kat telinganya, kita kata gini dah. La ilaha illallah. Kata gitu. Jangan kata olehmu la ilaha illallah gitu. Katalah. Katalah la ilaha illallah, katalah. Tu salah. Jangan masuk katalah tu. Terus la ilaha illallah. Bila dengar di telinga. Tak mesti dia kata. Dia tak syarat kata di mulut, syarat dia nak suruh hadir di hati tak apa dah. Dia hadir di hati, tak dia nak kata tak apa. Sebab dia accident. Lidah tak jumpa jari lagi. Dah berlomba masuk bawah poket RZ. Rabak bi mulut-mulut nak kata kan ni. Mana hati ni biar ingat kalimah la ilaha illallah. Tadi mati dalam keadaan ingat. Kita salah ni. Katalah. Jangan ni diam, katalah. Berat tu. Ingat tu, jangan kata gitu. Terus kepada makul qauli la ilaha illallah. Jangan kuat, jangan tepik. Orang salah lagi dia kata gini, ngucap ye. Kata gitu. Apa ni nak suka? Menetang derah sangat. Berapa dia seorang ni nama tu? Dah. Kau buat parti ni. Mana sama. Kita tak ada niat pun. Jangan kata ngucap gitu tak betul sangat. Banyak. Ngucap mina, ngucap. Kawan tu tengah mabuk nak mati. Tak, dengan panah, dengan dahaga, otak musing aja. Kalau kita demam, sakit perut, atau pening kepala. Tak nak mikir. Orang kata benda. Ni sakit nak mati ni. Sakit nak mati, orang tanya dah. Nabi SAW jumpa di alam arwah, tanya Nabi Ibrahim. Ya Ibrahim alaihissalam, mu ni bapak segala Nabi, mu Khalilur Rahman, kekasih Tuhan. Allah Ta'ala cabut nyawamu, merasa guana gitu. Nabi Ibrahim jawab, merasa macam dia ambil batang duri, kemudian dipenggam dengan kapas yang basah, kemudian diluruk kapas tersebut dengan duri secara sosang. Batang berduri itu adalah roh, dan kabu tu adalah jasad kita. Terik roh tu macam kita terik duri sosang, soyok habis lagi daging. Itu Nabi Ibrahim. Yang membina rumah Allah yang pertama, tak tahu keadaan jasad ataupun roh yang tukang rombok rumah Allah. Tukang rombok, surah rombok masjid, tak tahu gua ni. Ni tukang bina rumah Allah, kekasih Allah. Jangan kata ngucap itu. Dia tengah pening, benda cak-cak bunyi, kicak ke apa. Lebih bodoh lagi, dia pergi ogeh, hak nak mati. Dia ogeh terus, nyakak kepala. Tak benar dah aku ni. Ada. Tak benar dah aku. Buat daramu ni. Tak bagi tu. Ada pula nak berkenalan ketika nak mati. Kawan nazak, sakaratul maut, terlampau sakit. Tanya kenal dia. Dagamu ni. Aku ni. Ketung. Kabur. Tak ingat dah. Kawan tu, bodoh lah ke tu. Tanya apa? Nak kenalang patah tu buruk lah. Bawa gambar 2 ping.
Tak banyak salah ni, banyak salah. Banyak salah. Mati petang, pukul 6 petang. Nak tanam paruh esok. Tanpa bau banyak. Jahiliah lagi tu. Nah, ya kalau tanam pukul 6 petang, kita ikhtiarlah malang. Orang nak buat pahisa. Nak, pukul 10 panggil orang sembahyang. Nak, tanam pukul 11. Lihat dia. Nah, sama tu. Dah nak buat 3 jam. Dah umum belaka. Tak dah lah, dah nak buat mandi. Tak ada orang mandi kata esok lah boleh. Tak apa lagi, boleh tahan kira lagi dah tak ada. Dah, esok dah sipang. Umum sembahyang banyak pukul 9, pukul 8 orang mari nak buat. Mandi banyak pukul 7. Nak, mandi banyak sejam setengah kan. Oh, pas Zuhur. Nak, apa? Ikut ramai. Dah apa? Pas Zuhur tak pagi. Ikut ramai. Masyarakat ikut ramai. Bodoh sungguh. Ikut ramai. Benda ikut hukum syarak. Kan ikut ramai. Dah ramai kata nak tanam bulan depan. Ikut hukum syarak. Dia dah lebat hukum, dia tak ada mesyuarat. Di mesyuarat ni tak ada hukum. Nah, tak ada ditetapkan kubur mana. Kubur depan rumah, kubur kat Nun. Kapur suti lagi. Itu lain. Dekat-dekat belaka, tapi orang halik kandang, halik jatuh. Nah, itu lain. Boleh mesyuarat, tak ada ketetapan. Ni syarat tetap ada, tak ada nama. Hak mayat wajib dipatuhi dan dihormati. Pakai ramai. Itu masalah. Dia pakai majoriti. Tak ada majoriti. Benda tetap, tak ada majoriti. Tak ada mayakat tangan. Nah, dah kita ni, nak masa pun mana sepuk mana kita mesyuarat lah. Sembahyang Isya ni kita buat 2 rakaat ke nak buat 4 juga. Nah, ramai setuju 2. Dah jadi barang tetap dah. Begitu juga mempercepatkan urusan jenazah dan menyegerakan menanam. Tak boleh mesyuarat. PBB pun tak menang kalau lawan dengan hukum syarak. Nah, pakai ramai. Yang ketiga, sunat dibacakan surah Yasin di sisinya kerana Nabi SAW pernah bersabda, Iqra'u ala mautakum Yasin. Bacakan kepada orang yang hampir mati di kalangan kamu dengan surah Yasin. Ibnu Hibban dan Abu Daud dan beliau mensahihkannya. Jadi boleh baca Yasin. Orang tidak boleh baca, boleh, ada masalah. Tak, ada ustaz kata boleh baca Yasin. Ni ulama usul karang kitab. Kitab fiqh manhaji ni 3 orang doktor buat. Nak 3 orang doktor ulama besar di Syam tu. Sekarang ni. Nah, doktor kelas PhD terkenal seluruh dunia. 3 orang ulama pakak buat suti kitab. Nama fiqh manhaji. Nah, sunat baca Yasin. Nah, ustaz lah. Mana kata ngajar sekolah kan. Tak boleh baca Yasin. Nah. Boleh baca Yasin. Orang perempuan lari duduk dalam bilik. Biasa duduk sepel luar gitu. Ini banyak bid'ah. Bila mati, kita masuk nak tengok ayat tak boleh. Orang perempuan penuh ni. Dalam ruang tamu. Bercongok-angok, becu, celok. Nah. Orang rambut pelesu. Orang selendang, kain spik, kain labuh. Macam-macam beseng. Penuh ni. 2-30 orang ni. Macam-macam hal duduk cerita. Mayat dia tengah rumah, duduk keliling. Dia orang nak pergi ke mana? Nanti tuan rumah jahit tukir. Nak pada awak tak ada niganya sabah tuan rumah. Orang panggil jahit tukir. Nah. Minyak tu kalau ada kematian orang puang selok. Kuah bubuh birak. Nah, pasal laluan orang lelaki nak mari ni, nak mengaji, nak tolong baca doa, hak mana hak tak dah nak sembahyang jenazah, ada hal mustahak nak bagi doa kat mayat. Tak boleh lah. Oleh ni orang Melayu ni. Orang puang kumpul keliling mayat, berderang, orang lelaki duduk tanah waktu turun kursi. Jadi adat dah. Nak. Habis hak turun kursi watang, sopa habis. Kursi raya habis waktu turun tanah. Lepas tu sembang tanah pula. Derang sembang tanah. Mayat tak mah. Opang duduk keliling. Opang cakap abad selendang. Bila ni selendang ni? Nah, mayat berhorong, masuk semut kot hidung, kot mata. Nah, tanah waktu turun kursi. Siapa asyik duduk. Mati bila? Mati malam. Oh, malam. Kejap tanya. Lepas tu tak malam kau. Nah, tengok kau. Kata Tok Imam. Nah, ha bola, ha kereta, ha apa, ha bilicing gitu lah. Lepas tu balik tak mayang. Tok Imam mari. Cek semayang mari, naik tambah. Dia ramai-ramai sembang duduk bawah situ lah.
Nak kata haid laki. Bagi sembang. Bangun baru sahih nak darah kubang punggung. Istihadah. Musabah. Allahu Rabbi. Jangan beri. Kalau tak malam tu tak ada orang lain nak beranak. Tak ada orang nak beranak. Mak saudara, anak saudara, cucu bagi mayat apa tu lain lah. Esok tu orang nak ziarah tu. Ziarah ni kerja lelaki, bukan kerja perempuan. Pelik ni, perempuan. Lelaki dah macam ni perempuan. Perempuan tu duduk dapur tu main kikirang. Tolong kemas tu, tolong batu bagian dapur. Jangan naik ruang tamu. Sibuk mau dia. Dia bakal sibuk. Dia orang mati tembun natu. Dua tu. Nampak? Orang mati tembun natu ada. Dengar orang mati, terajun halulah Allah. Mandi, tabang, nak pergi nawak ni. Tadi kemas katung ni depan tu lelaki. Macam tak ada rimba. Merah ada orang mati, mandi lalu buah bakti, lama bedak. Celok ni, siapa lebih ni pada 2 inci. Mak haji. Tak? Tengok orang mati, gedi, bau serbuk, rendang atas bau, rambut tu bik copeng, spek hitam. Macam-macam beseng tengok orang mati. Berat nanam. Tak susah masalah. Kau paruk dia ni. Ni tengok orang mati gitu. Nabi kan bodoh kan? Mu nak pergi mana ramai-ramai orang puang ni? Nak pergi rumah orang mati. Ada orang mati. Nabi kata apa? Mu tukang mandi? Tak. Mu gali kubur? Tak. Mu pikul mayat? Tak. Boleh. Tak ada faedah. Susah masalah sekarang. Tengok. Faham? Pergi jumpa dia. Jom dia. Orang naik semayang. Dah lari. Congok situ. Orang naik semayang. Orang mana nak dara kan? Dia duduk tengah rumah. Dia duduk tepi. Dah masuk dalam bilik. Orang tengok semayang naik dah. Orang semayang sampai dah. Dia duduk tepi. Tengok ke Tok Imam. Tok Imam dah tengok tak ke dia. Tok Imam pula mati bini. Tak? 5 orang depan. Mulut bicu, celok. Pipi kelabu, dari hijau macam-macam. Tengok. Orang semayang tak lagi. Diri dia diri sengih begitu. Tengok ke orang semayang. Siapa ada ingat? Tok Imam rokok tu. Tak? Orang tengok tak jadi kaca jeng habis. Tu kata. Betul semula lah. Bukan nak kata pun. Dia betul semula. Biar jadi jamai. Yang tidak jauh-jauh juga harga dia ni. Yang keempat, disunatkan kepada pesakit merasai tanda dan sakit maut supaya segera baik kepada Allah Ta'ala. Wallahu a'lam. Baik, kita ada banyak juga soalan. Baik. Soalan pertama, jika terbatal 3 kali solat, adakah terbatal wuduk? Dia kata kalau kita 3 kali batal dah semayang, batal dah wuduk. Dia semayang rakaat 3 ketuk. Itu memang batal wuduk. Contoh. Dia memang batal wuduk. Baik. 3 kali terbatas semayang. Umpamanya dia terlupa niat. Yang pertama semayang terlupa niat, batal dah semayang. Semayang pula kali yang kedua. Tak? Maka
Dia berjalan, berlangkah 3 kali turut-turut, batal pula. Solat pula yang ketiga, batal juga. Wuduk mana? Batal kok. Jawabnya, jikalau yang membatalkan solat itu adalah perkara yang membatalkan wuduk, maka batallah wuduk. Tapi kalau perkara yang membatalkan solat itu bukan benda yang membatalkan wuduk, tak batal wuduk. Walau 1000 kali pun batal semayang. Dia wuduk masalah lain. Ada kali batal semayang, batal wuduk. Ada kali batal semayang, wuduk tak batal. Adakah dapat pahala jika dengar Quran dalam keadaan berhadap besar, berhadap kecil dan pakaian yang terkena najis? Ya, dapat pahala. Dapat pahala. Cuma lebih lagi afdal jikalau kita bersuci daripada hadas dan bersuci daripada najis, maka lebih lagi dapat pahala. Kerana Allah Ta'ala kasih kepada orang yang bersih. Inna Allah yuhibbul mutatahhirin. Allah Ta'ala sungguhnya kasih sangat pada orang yang membersih diri. Bersih daripada hadas, bersih daripada najis. Hadas ni najis yang maknawi, najis ni hak biasa ni najis yang zati. Jadi umum Allah Ta'ala kasih pada yang bersih. Maka 2 pahala. Pahala bersih se, pahala dengar Quran se. Tak syarat kena bersih, kena mana ada wuduk. Tak syarat kena mandi baru boleh dengar baca Quran. Tak syarat. Yang syaratnya kena ada wuduk, nak pegang Quran. Nak baca saja tak perlu wuduk. Syarat nak kena mandi, nak baca Quran. Kalau belum mandi hadas, tak boleh baca Quran. Jika was-was akan solatnya selepas solat, adakah batal solatnya tersebut? Lepas sembahyang dah, mari was-was. Tengoklah, menurut pendapat jumhur ulama, jikalau yang kita was-waskan itu tentang niat sembahyang, maka hendaklah diulang semula sembahyang tersebut. Tetapi kalau lain daripada niat sembahyang, umpamanya bila dah habis dah sembahyang, dia pun mari dalam hati, aku rokok kedok tadi, rakaat yang terakhir. Tak pakai dah was-was tu, tinggalkan, jangan layan. Faham? Sesar dah masalah. Pada semayang kita pun masuk dapur nak minum air, mari dalam hati, rakaat kedua tadi aku baca Fatihah ke tak baca, tak jadi apa dah, jangan layan. Tak memberi kesan dah. Adakah dapat pahala duduk dalam majlis ilmu yang bercampur gaul laki-laki dan perempuan? Majlis ilmu dibuat campur gaul, duduk laki puang. Laki seorang, puang seorang, laki 3, puang 5. Jadi macam rojok keling gitu. Dapat tak pahala? Pahala mendengar ilmu, dapat pahala. Dapat pahala. Tapi perkara hak salah tu tak salah. Masalah ni ilmu, masalah lain. Masalah ilmu lain, masalah adab dia lain. Dapat ilmu dan dapat paling ngaji, tapi dapat satu juga, iaitu kita telah melanggar peraturan syarak. Kalau kata dosa besar, dosa kecil. Tengok atas keadaan gaul lagu mana. Kalau siapa berpipi-pipi tangan, pegang-pegang tangan belah dengar orang ngajar, boleh lah. Boleh kuah. Ilmu paling ngaji syukur tu. Bagaimanakah kedudukan saf makmum laki-laki semasa solat jemaah? Apakah kesalahan biasa yang sering berlaku semasa membuat saf? Adakah saf solat sekiranya saf tidak sempurna syarat? Baik. Jemaah ni dia ada syarat-syarat dia, baru kita dapat afdaliyah dia. Di antaranya, hendaklah kita rapatkan saf. Jika kita tidak rapatkan saf, kita kuranglah fadilat 27 tu. Di antaranya lagi, betulkan saf. Rapat dah, tapi kaki tak reyak 8 kali pula tumit. Sebab rapat saf satu fadilat. Kemudian betulkan tumit dengan garisan satu fadilat yang lain.
Kemudian penuhkan saf, satu fadilat yang lain. Nah, dia banyak fadilat. Jadi kalau kita tak ikut syarat-syarat semayang, syarat sah umpamanya, sepatutnya sah itu dirapatkan, kita semayang longgor-longgor. Batal tak semayang? Tak batal semayang. Semayang kita tak dapat banyak lah. Nak kebajikan. Pahala semayang je lah. Pahala sah tak ada. Apa hukum bagi keadaan berikut? Sah pertama tak pernah lagi buat sah kedua. Makruh. Tak pernah lagi ambil sah kedua, buat hak baru dah pula. Umpamanya ujung muat gitu 3 orang. Tapi dia malas ujung tu kipas tak ada. Tak kena kipas. Buka sah baru ada kipas. Makruh. Tapi kalau ujung tu muat seorang saja, dia mari 2 orang, jangan pergi penuh sah pula seorang, tinggal seorang belakang. Kalau mari 2 orang, tak boleh penuhkan sah depan hak seorang tu. Tapi kena 2 orang sekaligus satu sah. Kerana seorang tak panggil sesah. Makmum berdiri tak setentang dengan imam semasa membuat saf yang baru. Jadi kalau kita buat saf belakang imam lah. Setentang lagu mana? Duduk belakang tu imam lah. Jangan duduk tepi kanan kiri atau kiri kanan tu imam. Duduk belakang tu imam. Maknanya kita sunat sebelah kanan sikit daripada imam. Mana pertengahan tubuh tu imam itu kita. Dia gitu. Mari pula orang belah kiri kita, dia duduk separuh dari tubuh imam yang sebelah kiri. Saf yang berat sebelah, sama ada lebih ke sebelah kanan atau kiri. Saf ni afdal berat sebelah kanan. Kalau boleh dia buat lah. Kalau sama besar tak apa kok, tak imam tengok. Sama panjang, sama jauh kiri kanan, tak ada masalah. Cuma afdal. Afdal banyak sebelah kanan. Sekiranya imam lupa bilangan rakaat, di mana imam lambat bangun semasa rakaat 3 kerana menyangka berada di rakaat keempat. Apakah makmum boleh mufarakah lepas beberapa ketika 5 hingga 10 saat imam bangun semula kerana baru sedar dia berada di rakaat 3? Adakah boleh bagi makmum yang telah mufarakah tadi mengikut pula perbuatan imam tadi bagi menghabiskan solat? Adakah sah solat makmum dan dapat pahala berjemaah? Tok imam sepatutnya naik rakaat keempat, tapi tok imam duk ingat ke rakaat terakhir. Pada rakaat 3 baru dia duduk tahiyat. Makmum ni boleh mufarakah tak? Jawabnya makmum jangan lagi mufarakah. Makmum dia kena tegur lah, subhanallah. Baru dah imam tu naik. Mufarakah gitu saja pakai tinggal lah. Tak, imam tidak ada orang betul lah dia. Jadi makruh buat lagu tu. Bila imam buat salah, kita tak tegur, pakai mufarakah lah tu. Kesalahan mana? Kesalahan yang tidak membatalkan dengan segera. Jadi dia tinggal sepatutnya berdiri naik rakaat keempat, dia tak ingat lagi duduk. Kita katalah subhanallah. Kata gitu. Baik, katakanlah makmum ni niat mufarakah, maka jawab sah sembahyang tak batal niat mufarakah. Tapi tak sepatutnya niat mufarakah. Tak. Dia tunggu imam di dalam berdiri, cara dia. Tapi dia niat mufarakah, sembahyang seorang juga. Kemudian imam pun bangun sembahyang, tambah betul balik jadi rakaat, dia berdiri balik. Maka imam niat mufarakah ni nak masuk semula niat berjemaah. Boleh ke tak? Jawabnya boleh. Tapi tu kata jangan niat lagi mufarakah tadi. Dia main tubik masuk gitu. Tapi ulama fiqh mengatakan dah kita niat mufarakah, lepas tu nak niat ikut jemaah semula, boleh. Dan sah sembahyang kita, tak batal sembahyang. Soalan seterusnya. Apakah hukum berkaitan dengan berjual beli sarang burung layang-layang dan mengambil manfaat daripadanya? Setakat ini fatwa-fatwa kalau mufti-mufti kebangsaan ni semua menyatakan hukum perniagaan dan makan sarang burung layang-layang adalah harus. Hukumnya diharuskan pada syarak. Setakat ni belum lagi jumpa fatwa yang mengharamkannya. Kalau ada fatwa yang mengharamkannya, kita bayarlah pula. Jadi khilaf lah kalangan ulama. Kerana ailio selain daripada ailio anjing dan babi semua suci belaka. Ailio manusia kena di kain tekak kita. Tak batal semayang dan tak wajib basuh. Ailio kucing, kita buat tayak awal gerak tangan, dia pun jilat tangan. Tak ada rasa basuh. Siapa suruh buat gerak? Ailio anjing dan babi saja. Maka ailio burung layang-layang pun suci juga. Suci juga.
Saya seorang pegawai kerajaan, menghadiri mesyuarat di Kuala Lumpur, naik bas, kemudian buat tuntutan tambang kapal terbang. Yang kedua, mendapat peruntukan sebuah bilik hotel untuk seorang, tapi dia membawa isterinya bersama menginap. Apa hukum kedua-dua perbuatan pegawai tersebut dari segi syarak? Yang pertama salah, yang kedua harus. Yang pertama salah, pasal dia pergi naik bah, kemudian dia khabar naik kapal terbang. Nampak? Tapi kalau majikannya membenarkan, umpamanya dia bekerja, majikannya memberi kebenaran kepada dia, ni memang hakmu, mu naik pun tak naik pun mu akan dibayar sebanyak ni untuk tambang kapal terbang. Kita pun orang bayarlah tambang kapal terbang 300. Kita ambil 300 tu, beli tiket bah 30 ya je. Tak ada masalah hak tu. Tu memang hak kita dah. Kerana kita diberi peruntukan sebanyak itu untuk kita keluar outstation dan sebagainya. Tapi kalau mana tidak ada ketentuan, hanya kita dibenarkan klaim apa yang kita naik. Kita naik bah klaim kapal terbang, ni baru salah. Kerana klaim itu diberi kepada apa yang kita naik saja. Tapi tadi peruntukan lain, mu naik tak naik pun, jalan kaki pun 300 ni untuk straight pergi balik katakan. Kita pun naik lori pergi, 300 boleh kita, tak ada masalah. Tapi kalau maknanya dibayar mengikut apa yang kita naik, maka hak tu tak boleh. Hak kita naik saja kita claim. Kemudian dia diperuntukkan atas nama pegawai kerajaan dengan tugas-tugas dia, dibayar oleh pihak kerajaan sebuah bilik hotel untuk bermalam dan menginap, berehat, mandi dan sebagainya. Bini dia, anak dia masuk tidur attack, hukumnya halal. Hukumnya halal waktu. Kerana tidak ada ketetapan, melainkan maknanya perjanjian dengan majikan, akta-akta dia, bila tiap kali keluar mesyuarat, kamu akan dibayar percuma bilik hotel katakan, dengan satu katil, jangan bawa anak bini. Tu lain. Ini tak ada uruak apa. Kita duduk tu harga memang tetap 150. Tak kata anak bini, dia panggil orang kampung kita sekapung mari. Tak rugi juga pihak jabatan dan pihak kerajaan. Tak ada rugi apa-apa. Hotel pun tak rugi juga. Dia tak luak dah barang. Dia gitu. Soalan seterusnya. Apakah itu, siapa itu golongan bernama Khawarij dan Qaramitah? Ini puak lama ni. Ulama-ulama ahli sunnah wal jamaah mengkategorikan kedua golongan ini dalam puak 72 kaum yang menyesatkan. Khawarij satu golongan burah yang derhaka kepada kepimpinan Islam. Hasil daripada hasutan orang-orang Yahudi. Jadi terbentuknya satu puak Khawarij yang asalnya sangat kasih kepada sahabat, tapi oleh kerana nafsu jadi benci kepada sahabat dan bertindak melawan sahabat Nabi yang dilantik menjadi khalifah. Dipanggil Khawarij. Orang yang keluar daripada taat kepada pemimpin Islam. Qaramitah kemudian satu golongan pecahan daripada, kata setengah ulama, pecahan daripada Syiah. Kata setengah ulama ini hasil daripada gabungan pencampuran pecahan sesat yang dibawa datang ke dalam agama Islam. Satu puak yang ada banyak sangat ajaran sesat. Di antaranya mempercayai bahawasanya dia mengambil beberapa pandangan pegangan orang-orang agama Majusi, puak Qaramitah ni, yang mengatakan apa benda ni mukjizat juga berlaku kepada imam selain daripada Rasul, yang mengatakan maknanya perkara-perkara yang pelik-pelik yang tidak menasabah berlaku kepada sahabat yang dia sukai, yang tak menasabah. Umpamanya dia panggil puak Qaramitah, melampau-lampau, akhirnya sesat, meninggalkan solat, minum arak dan sebagainya.
Saya dengar ustaz menceritakan seorang yang mati dalam keadaan mencari ilmu. Dan bila disoal di muka nakir, maka mayat menjawab Jailani. Siapa itu Jailani? Jailani mana pula bila pula dia kata Jailani? Jailani mana? Main buat hitam. Tak ada lagi ni Jailani mana pula ni. Dia kata kita ngajar kalau orang mati masuk muka nakir mari tanya. Nak mayat tu jawab Jailani. Jailani mana? Nak takut kita gurau kot. Orang yang duk ikut sangat orang sesat, kawan dia orang sesat lah. Orang yang maknanya duduk kasih sangat kepada nama penyanyi, dia sebut nama penyanyi itulah. Itu biasalah. Tapi Nabi tak lah terang siapa detail gitu. Cuma orang yang dah ikut Nabi dia jawab Muhammadun Nabi. Orang ikut orang lain jawab orang lain. Atas apa dia kasih? Dia kasih kepada arti, jawab nama arti. Dia kasih kepada orang zalim, sebut nama orang zalim tu. Gitu. Semayang sunat ada adha, imam lupa takbir yang 5 kali rakaat kedua. Apakah sah semayang? Sebut ya sah semayang. Kerana semayang raya ni boleh kita semayang macam semayang 2 rakaat biasa boleh. Macam 2 rakaat sunat. Tak ada takbir boleh tak? Tapi takbir ni sunat sahaja. Jadi kalau kita buat takbir ni afdal. Takbir yang pertama 7 kali, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar 7 kali. Yang kedua naik diri 5 kali. Tiba-tiba dia terlupa baca, tak ada masalah lah. Nak orang dia terlupa. Mesti ada tempat dia lupa. Tak lupa kat takbir ni, lupa kat lain pula. Kalau tak lupa sama tak ada tu imam. Tu imam Mekah dia salah. Ada masalah, ada batas semayang. Perlukah orang yang di belakang imam menegur imam? Tak perlu. Apakah sah makmum yang sendiri angkat takbir 5 kali sedangkan tidak mengikut imam? Kalau 5 kali itu dibuat dengan berturut-turut, batal semayang dia. Kerana menyalahi imam. Tak boleh. Bila imam tinggal perkara yang sunat hai'ah, yang bercanggah sangat, apa benda dia panggil fahishah takhalluf, maknanya keji sangat bersalahan. Imam duduk seorang gini, dia seorang Allahu Akbar, Allahu Akbar, jadi pelik. Tapi kalau sekali, lepas tu lama sekali, maka tidaklah fahish takhalluf, tidaklah perbezaan itu keji sangat. Sunatkah sujud sahwi kerana lupa takbir yang 5 tadi? Tak sunat. Sujud sahwi ni terlupa sunat aba'at. Takbir yang 5 sunat hai'ah je. Apakah sah khutbah yang tidak dimulai dengan salam kepada jemaah? Sah. Kerana salam bukannya rukun khutbah, cuma sunat. Ustaz, kalau saya tersentuh buah zakat, batal tak air semayang? Mana pula ni? Yang kedua, kawan saya kata kalau jual buah kepada orang Cina jadi haram sebab ada segelintirnya beli untuk tujuan keagamaan. Apa pendapat Ustaz? Adakah dia kena tanya dulu pembeli itu apakah tujuannya? Yang benar hamba yang muskil. Dia muskil tak apalah. Setuh batal tak Haji Mak? Abimana dia hak batal ismayah ni setuh pistol. Setuh zakat, buah zakat dah batal. Mula daripada ulu pistol sampai ke mucung pistol, semua tu batal belaka. Kalau maknanya peluru dah atas. Dah nak jawab mu suka pula. Faham tak? Puan tutup telinga. Peluru orang pistol batal. Pistol batal. Pistol saja dia panggil man massa zakarahu falyatawadda. Barang siapa yang sentuh zakarnya kena ambil semayang. Start daripada hulu dinding perut kita ni sampai ke ujung helmet tu semua batal belaka. Gitu. Peluru tak apa pegang boleh 3 minggu pun dah batal. Jual buah ke orang Cina ada orang kata haram. Sebab apa? Mungkin dia buat nyembah.
Nak, orang Cina kan dia guna buah lima. Dia buah kat tokong dia tu. Oh, tokong dia makan lima. Baik makan lima tokong kat Cina orang Buddha. Lepas tu muka dia masang. Muka tokong masang muka. Makan lima. Kalau buang tu senyum. Baik. Dia kata dah kalau gitu haram lah jual. Tak haram. Tak haram. Dia haram jual ni benda yang halal kepada orang yang menggunakan perkara yang halal itu kepada perkara yang haram dengan yakin atau zanniyah. Faham ni? Nampak? Buat contoh dulu. Pisah halal jimat kita jual, pisah jual golok, kita tukang pisah. Nak, kita jual lah ke dengan pisah, dengan kapak, dengan golok, bong. Saya kita tak berahi jual keri. Nah, orang lain kita jual belaka. Jadi bila orang beli ni, pisah dia boleh dua kegunaan. Kegunaan yang harus pada syarak. Buat semeleng, buat ngoyak, buat ngirih. Halal. Orang yang buat bunuh orang, buat tikar orang, keluar orang, buat ropok samu, haram. Kalau kita tahu. Kalau kita tak tahu, maka tak haram kita jual kepada peropok pisah. Nah, kalau kita tahu dah, haram jual. Ataupun berat belah menggunakan untuk perkara salah, haram juga jual. Tapi kalau kita was-was, tak wajib tanya. Nah, tak wajib tanya. Kalau tanya dia rohok. Nah, kena tengok keadaan. Tengok korenah orang. Ni dia kata kena tanya dulu nak jual buah lima tak. Kita juga benda-benda yang beternakan dan sebagainya. Kita boleh jual binatang yang tak dia makan. Boleh jual. Umpama kucing sah jual. Kerana untuk peliharaan comel. Tapi kalau kita tahu waktu beli memang dia berahi makan sup kucing, haram kita jual. Soalan, kami seorang janda muda. Minggu lepas awet ni janda muda. Ni kajimat ni. Arwah suami saya ada tanah, tapi sudah diberikan kepada anak mereka semasa beliau masih hidup lagi. Jadi bagian saya masih ke ada bagian saya kepala mayat ibu tiri kepada anak-anak arwah? Tak ada lah. Dia tarikah ni maksudnya harta yang ditinggalkan oleh mayat selepas keluar roh. Dan harta itu dimiliki oleh mayat sebelum keluar roh. Tarikah ni daripada lapar tarkun, tinggal. Tarikah tinggalan si mati. Maknanya sebelum dia menghembuskan nafas, harta tu milik dia. Bila mati, tarikah. Tapi sebelum dia menghembuskan nafas, dia telah pindah milik kepada anak dia, maka tidak jadi tarikah. Cuma kalau tidak ada bahagian untuk orang lain, umpama ada lagi waris yang berhak, diberi habis kepada anak, maka anak tu, kata ulama, sunat nak beri kepada orang yang berhak. Okey, barak pula tu bik. Jadi kalau kena maknanya menghabisi harta diberi pun sah mengikut syarak, tetapi akan diadili di akhirat nanti. Kenapa memberi semua kepada sebahagian waris, mana bahagian yang ditinggalkan lepas pada kamu mati? Mendakwi. Itu zalim. Walaupun sah mengikut undang-undang dunia ni, syarak ni. Beri masih hidup. Tapi zalim. Umpama dia ada 2 orang anak, diberi sudah ni 3 buah rumah, beri hak seorang ni tak beri bersekapeng. Tak ada benda mati lagi. Maka sah dah boleh hak seorang ni lah atas nama dia. Akhirat lagi. Waktu kita yang dapat, waris kita tak dapat, pada ayah sama, mak sama, kita kena betulkan keadaan tu. Jadi tugas kita untuk memberi keringanan kepada jenazah arwah ayah kita yang telah mati. Biar Allah Ta'ala ampunkan dosa dia. Kita betulkan keadaan, molek ayah kita juga dalam kubur. Baru-baru ini Ustaz, dia kata orang perempuan yang belum kahwin haram pakai inai di jari kecuali keluar rumah, kena pakai sarung tangan. Bagaimana pula wanita yang sudah kahwin, suaminya sudah izinkan, adakah setiap kali keluar rumah wanita tersebut kena pakai sarung tangan juga?
Yang pertama, bukanlah kita yang fatwa, tapi ini ulama-ulama yang fatwa. Kita nukil sahaja, nukil nakar ni pindah cakap. Bukan kita yang kata, kita ajuk saja. Dan umpamanya disebut oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala dalam kitab Syarah Muslim, dalam kitab Al-Majmu', dalam kitab Rawdah, jelas masalah ini. Perempuan yang ada isteri, yang ada suami, boleh menggunakan cat tangan, dipanggil tajmirul asabi', memerahkan kuku dan jari dengan warna-warna. Tahmir maknanya memerahkan dengan warna lah. Zaman sekarang ni hina lah. Lama hina. Baik. Kalau orang yang ada suami, dia tak boleh tunjukkan kepada orang yang bukan mahram perhiasan tersebut. Nampak? Tak boleh. Kerana perhiasan ini termasuk yang Allah Ta'ala larang tunjuk. Kerana ini kecantikan jari. Dengan comel, dengan ina, dengan gelok apa, ini perhiasan jari. Masuk dari kecantikan yang Allah kata wala yubdina zinatahunna illa libu'utatihinna al-ayat. Janganlah orang-orang perempuan yang beriman mempertontonkan kecantikan perhiasan mereka itu illa melainkan untuk suami-suami mereka, bapak-bapak mereka, bapa anak-anak mereka, bapak-bapak suami sampai habis hayat. Kecantikan tu. Mana tak boleh tunjuk. Tak mesti pakai sarung tangan. Masuk sarung supit kelecing tak apa. Dia bola supit kelecing. Tapi learning bukan kata gitu, hak teruk lagi. Siap sanding pula buku gambar dengan kepala baru tunjuk. Menerak, menyabung, lolek, masuk buah katil, tubik kucing robok macam pasal. Dah kan nak buku 30 row, 20 row. Kepala baru, hak tubik dada, hak belah tengah, hak gaung, hak selok betih. Dia abadikan. Lepas tu dipamer pula kau orang. Khomas panah teruk tu. Sahkah semayang seorang lelaki tanpa memakai baju ketika semayang di rumah? Hanya pakai kain dan kopiah sahaja. Tolong jelaskan. Nabi sebut dalam hadis tentang aurat orang beriman laki-laki. Auratul mu'mini baina surratihi wa rukbatihi au kama qala. Aurat laki-laki yang beriman antara pusat sampai kepada lututnya. Pusat sampai kepada lutut. Sebab tu ulama-ulama kata aurat laki-laki dalam sembahyang pakai kain tutup antara pusat sampai ke lutut atau dipakai seluar. Pusat sampai ke lutut tutup dah, maka sah sembahyangnya walaupun tak pakai baju. Dia pakai piah saja katung. Baju tak akal. Munjul akal serebang baju tak akal. Hukumnya sah sembahyangnya. Sah sembahyangnya, tak ada masalah. Yang comelnya dia dah pakai bajulah. Jika kita nak pergi ke masjid untuk menunaikan solat secara berjemaah, mana lebih afdal jika kita mengambil wuduk di rumah ataupun di masjid? Jawabnya afdal kita ambil wuduk di rumah. Kerana di masjid tu air orang bayar, di rumah kita yang bayar. Kita nak suruh orang bayar je afdal. Kita bayar dah. Nak sakit perut dekat surau pergi berak surau. Jadi rumah dia tak apa. Anda water pak surau mu. Ada juga jenis gitu. Pagi-pagi ada nyambang surau. Telur. Dia ada penyakit gini. Lain rumah dia tu maknanya orang lagi ramai tidur malam ramai dak. Jadi berebut jambang. Dia pun terpaksa pergi surau tu lain darurah. Tak, jadi amalan mandi surau. Jangan rumah dekat surau, rumah dia tak luar air. Air 3 riyal, lapis 9 riyal. Surau beratus. Ada juga jenis gitu. Ambil di rumah sudah. Pasal dia gini, wuduk ni tak mesti nak pergi surau. Wuduk ni nak pergi mana-mana. Nak pergi mesyuarat, nak pergi main golf, nak pergi orang motosikal petang-petang, nak pergi macing, nak pergi terima waisan. Boleh berlaku. Sunat kita ada wuduk. Orang beriman sepanjang masa. Batal wuduk. Padahal batal wuduk bandar tu masuklah tandas, ambil wuduk pula. Padahal lepas pada tu bukan nak pergi mana, nak pergi kedai rambau. Sunat agak ambil wuduk. Biar faham gitu. Takut kita tak faham tak pergi sembahyang jemaah kena ambil wuduk. Sepanjang masa. Nabi pesan kan ambil wuduk dah pada segenap keadaan. Kalau berlaku satu perkara kamu tidak berwuduk, maka jangan salahkan orang lain. Nabi pesan dah. Ada gitu gini jangan marah orang. Kerana mu tak ambil wuduk tu daripada rumah.
Pekerja buruh binaan, adakah diharukan tidak berpuasa jika melakukan kerja pada bulan Ramadan? Ya, boleh. Dengan syarat yang pertama, dia kena berniat nak puasa pada waktu malam. Kerana keesyakannya, dia kena berpuasa dulu pada mulai awal hari. Kemudian hendaklah kerja itu tidak boleh dilanjutkan kepada bulan Syawal. Jika dilanjutkan kepada bulan Syawal, membawa kepada kerugian harta yang banyak atau merosakkan harta-harta. Begitu. Kemudian datanglah musyakkah sehingga tak boleh bangun ataupun menyebabkan siapa tak boleh nak menyawa, siapa nak rebah, siapa nak pitang, teruk sangat, barulah boleh berbuka. Bukan buka daripada awal. Kita datang kerja lori, kerja banyak pukul 8 bahan dah. Silakan. Ini kacau belaka. Adakah anjing laut dikategorikan sebagai binatang yang bernajis mughallazah atau sebaliknya? Kalau ya, adakah kena samak jika kita memegangnya? Anjing laut dia kata ni najis mughallazah atau tidak? Jawabnya, anjing laut tidak termasuk binatang mughallazah. Yang dimaksudkan anjing dan babi, dua hayawan mughallazah adalah anjing hak darat, anjing hak berlari ni sama ni. Anjing utang ke, anjing bandar, anjing kapung ke, hak tu anjing yang mughallazah, yang berkeliaran. Ada pun anjing laut ni binatang dua alam. Binatang dua alam yang tidak boleh dimakan menurut sebahagian ulama termasuk mazhab Syafi'i. Orang panggil anjing tu bukan kerana dia tu asal anjing atas darat, ngajuk lari laut kan. Kerana muka dia anjing, muka macam anjing, panggil anjing laut, sea lion. Mana panggil? Seal tak? Muka macam singa laut kita. Ada gading, gajah mina, gajah laut. Muka tak ada macam kucing. Kalau ada macam kucing laut. Tak ada lagi, tak temu lagi. Kemudian dia kata kalau kita pegang kena samak ke tak? Kalau bab samak, pegang anjing atas darat pun tak kena samak. Kerana ulama' sepakat bahawasanya kalau kita terpegang najis babi dan anjing ni, tak pun wajib samak. Tak ada ulama' kata wajib samak. Cuma ulama' sepakat masalah mazhab Syafi'i, iaitu kalau anjing dan babi, iaitulah kena basuh 7 kali, bukan samak. Samak ni bukan anjing dan babi. Samak ni kulit binatang yang mampu tak sembelih. Faham? Kita pun nak ambil guna nak buat geduk, nak buat jaket kulit. Kulit iman jumpa mampu tengah hutang, kita pun buang isi, bubuh garang apa semua, bersih biar bersih pula dengan air lalu jadi bersih, tu panggil perbuatan samak. Anjing babi bukan samak basuh. Nabi kata idza walagal kalbu fi ina'i ahadikum farsiluh. Nampak? Nabi dah kata fadbiru mana samak? Farsiluh, basuh 7 kali. Bukan samak. Samak kulit binatang, iza dubiral ihabu faqat tahura. Apabila kulit bangkai itu disamak, maka jadi suci semula. Dengan peling ayat dia. Kenapa kita disunatkan menutup kepala seperti pakai sokok semasa masuk dalam tandas? Bolehkah gambarkan peristiwa yang berlaku jika kita tidak menutup kepala semasa masuk ke dalam tandas? Baik. Ulama' menyebut bahawasanya sunat kita menutup kepala bila masuk dalam tanah ini berdasarkan amalan sahabat Nabi SAW, yang mereka ini memberi pandangan dengan sebab Nabi suruh kita minta berlindung dalam hadis yang sahih daripada syaitan-syaitan yang ada duduk dalam tandas. Syaitan jenis jin ni berakhir duduk dalam tandas. Di dapur tak boleh duduk dia, pasal dapur kita boleh baca Quran. Dalam bilik kita boleh baca ayat Quran. Dia tak suka duduk situ, dia mari kaca stol lagi mula dalam tandas. Kalau dia duduk tidur dalam tandas lah. Pasal apa dalam tandas? Agama larang kita baca Quran, baca zikir, baca selawat. Maka tempat-tempat tu dia berakhir duduk. Maka sahabat pun sebahagiannya menutup kepala mereka itu dengan sebab daripada tidak akan diduduki oleh katanya sahabat, oleh apa benda ni, oleh maknanya jin apabila kita duduk masuk di dalam tandas. Nabi kata baca lagu ni nak masuk, Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is. Ya Allah, Tuhanku tolong jaga aku kena masuk dalam tandas ini. Dalam tandas ni memang ramai hatu pelesik. Minta berlindung daripada kacau bilau, syaitan, jin, betina dan hak jatang-jatang. Jadi tak syarat sokok lah. Tutup dengan sapu tangan pun tak apa. Sokok-sokok ni dia kekek ni.
tu tutup dengan cetong pun tak apa. Sunat bukannya wajib. Orang yang tak tutup kepala tak haram pun, tak berdosa pun. Kerana berdalil daripada hadis yang dhaif saja. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Yang tak sempat jawab insya-Allah bulan depan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una. Rabbana zidna 'ilma. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar. Wa sallallahu sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi